Oke, baik, saya akan membentangkan tentang pengenalan, yaitu latar belakang penubuhan BRICS dan kemasukan ahli baru. Jadi mari kita lihat dalam penubuhan BRICS. Jadi pada tahun 2001, BRICS diperkenalkan oleh Jim O'Neill dalam laporan Building Better Global Economy BRICS. Namun pada ketika itu, BRICS hanya dilihat sebagai konsep ekonomi, bukan sebagai sebuah organisasi. Beralih kepada 16 Jun 2009, disitulah terjadinya sidang kemuncak BRICS yang pertama diadakan di Yekaterinburg. Dan pada saat ini BRICS dikenali sebagai sebuah pekatan antar bangsa yang dianggotai oleh Brazil, Rusia, India, dan China. Seterusnya kita lihat dalam kemasukan ahli baru dari tahun 2004 hingga tahun 2025. Terdapat negara Mesir, Ethiopia, Iran, Emirat Arab Bersatu, UAE, dan Indonesia. Tujuan kemasukan ahli barunya adalah untuk memperluaskan pasaran, mengukuhkan perdagangan dan pelaburan, dan meningkatkan kerjasama tenaga dan teknologi. Oke, seterusnya kita beralih kepada konsep politik pekatan dalam teori hubungan antara bangsa. Jadi mari kita lihat maksud politik pekatan. Politik pekatan adalah kerjasama antara dua atau lebih negara dan bertujuan mencapai kepentingan bersama, yaitu meliputi aspek seperti keselamatan, ekonomi, politik, dan diplomatik. Seterusnya pula kita beralih kepada perspektif teori hubungan antara bangsa. Yang pertama kita lihat dalam realisme. Realisme seperti menjamin keselamatan negara, mengekalkan keseimbangan kuasa, dan melindungi kepentingan nasional. Kedua pula adalah liberalisme, yaitu menggalakkan kerjasama antara bangsa, meningkatkan perdagangan dan pelaburan, mengurangkan konflik melalui diplomasi. Akhir sekali ialah konstruktivisme, berdasarkan nilai dan identiti bersama dan dipengaruhi oleh norma serta kepercayaan antara negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salah satu kekuatan utama BRICS ialah peranannya sebagai suara kolektif negara-negara selatan global di peringkat antarabangsa. Dalam sistem dunia yang selama ini banyak dipengaruhi oleh kuasa barat, BRICS menyediakan platform kepada negara-negara membangun untuk memperjuang kepentingan mereka secara bersama. Melalui kerjasama ini, BRICS secara konsisten menggesah reformasi institusi antarabangsa seperti Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Dana Keuangan Antarabangsa atau IMF, serta Bank Dunia. Tujuannya adalah untuk memastikan institusi-institusi tersebut lebih mencerminkan realiti ekonomi dan politik dunia yang semakin bersifat multipolar. Selain itu, BRICS juga membantu negara-negara mengurangkan kebergantungan terhadap pengaruh barat. Menurut Stuenkel, BRICS bukan sahaja sebuah pakatan ekonomi tetapi juga satu projek politik yang bertujuan mengubah struktur takbir urus global supaya lebih seimbang. Kerjasama ini turut membolehkan negara anggota meningkatkan pengaruh mereka dalam rundingan dan pembentukan dasar antarabangsa. Seterusnya, kekuatan BRICS dapat dilihat melalui kemampuannya memperjuangkan pelbagai isu penting yang berkaitan dengan negara-negara membangun. Antaranya ialah pembangunan ekonomi, reformasi sistem keuangan antarabangsa, keselamatan makanan, perubahan iklim, dan peningkatan perwakilan negara membangun dalam institusi global. Sebagai contoh, dalam deklarasi Johannesburg II pada tahun 2003, negara-negara BRICS menegaskan keperluan meningkatkan perwakilan negara membangun dalam organisasi antarabangsa supaya sistem takbir urus global menjadi lebih
inklusif, demokratik, dan representatif. Cooper dan Farouk juga menyiasat BRICS sebagai pemakin perubahan yang mendorong kuasa Barat menilai semula ketidakseimbangan dalam sistem global. Walau bagaimanapun, BRICS turut berdepan cabaran perbezaan kepentingan politik, ekonomi dan dasar luar antara negara anggota kadang-kala menyukarkan pembentukan pendirian yang sepenuhnya sebulat suara. Namun begitu, kekuatan sebenar BRICS bukan terletak pada kesepakatan mutlak, tetapi pada kemampuannya menyediakan platform yang membolehkan negara-negara selatan global menyuarakan kepentingan bersama dengan lebih tersusun dan berpengaruh. Oleh itu, BRICS terus memainkan peranan penting dalam usaha mewujudkan sistem antarabangsa yang lebih adil, inklusif dan seimbang. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan membentangkan tentang kekuatan kedua BRICS, iaitu agenda de-dollarization dan juga sistem kewangan alternatif. Baik, salah satu kekuatan utama BRICS adalah usahanya untuk mengurangkan kebergantungan terhadap dolar Amerika Syarikat dalam perdagangan antarabangsa. Jadi selama ni dolar Amerika Syarikat ni dia mendominasi kelebihan besar kepada Amerika Syarikat dalam mempengaruhi ekonomi dunia ni. Jadi bagi mengatasi keadaan ini, negara-negara BRICS ni mereka menggalakkan penggunaan mata wang tempatan dalam urusan perdagangan sesama mereka. Jadi langkah ni bertujuan untuk meningkatkan autonomi ekonomi serta mengurangkan risiko akibat pergantungan kepada dolar Amerika Syarikat ni lah. Jadi selain itu, BRICS ni juga dia turut menubuhkan New Development Bank ataupun lebih dikenali sebagai NDB pada tahun 2014 sebagai satu alternatif kepada IMF dan juga Bank Dunia. Jadi NDB ni dia menyediakan pembiayaan pembangunan kepada negara-negara membangun dengan syarat yang lebih fleksibel dan kurang dipengaruhi oleh kepentingan politik Barat. Jadi kekuatan benda ni dia boleh membolehkan BRICS ni mengurangkan pengaruh kewangan daripada Barat ni, dengan juga dapat meningkatkan kuasa tawar-menawar dengan negara anggota dan juga dapat menyokong pembentukan sistem ekonomi global yang lebih seimbang serta multipolar. Jadi dengan itu, agenda de-dollarization ni dan juga penubuhan NDB ni dia menunjukkan bahawa BRICS ni dia bukan sahaja mencabar dominasi kewangan daripada Barat ni, tetapi juga BRICS ni berusaha untuk menyediakan alternatif yang lebih adil kepada negara-negara yang membangun. Jadi itu sahaja daripada isi saya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, saya Ekmelsa Romana Ekmon, BA 241100227 dan saya akan membentangkan 2.3. Dalam bahagian ini, kita melihat bagaimana penguasaan sumber strategik global menjadi salah satu kekuatan utama BRICS dalam sistem ekonomi dan politik antarabangsa. Pertama sekali, dari aspek tenaga, peluasan keanggotaan BRICS pada tahun 2024 melibatkan negara seperti Iran, Emiria Arab Bersatu UAE, Mesir dan juga Ethiopia telah memperkukuhkan kedudukan blok ini sebagai pemain utama dalam pasaran tenaga dunia. Selain itu, Rusia juga merupakan salah satu pengekspor tenaga terbesar BRICS kerana mempunyai akses yang besar dalam sumber minyak dan gas asli global. Oleh itu, keadaan ini memberikan mereka kelebihan dalam mempengaruhi kestabilan dan harga tenaga di peringkat global. Jadi, kekuatan ini secara langsung meningkatkan kuasa tawar-menawar BRICS dalam hubungan antarabangsa. Dalam banyak keadaan, tenaga digunakan sebagai instrumen geopolitik yang penting. Sebagai contoh, konflik antara Rusia dan juga Ukraine telah menunjukkan bagaimana gangguan bekalan tenaga boleh memberi kesan besar kepada ekonomi dunia, khususnya dari segi
kenaikan harga minyak dan juga gas. Selain daripada tenaga, BRICS juga mempunyai kelebihan yang besar dari segi demografi kerana blok ini mewakili hampir 45% populasi dunia dengan China dan juga India kerana mereka menyumbang lebih daripada 2.8 bilion penduduk. Sekaligus, hal ini dapat menarik pelaburan asing ke negara-negara anggota yang lain. Namun begitu, kelebihan ini tidak terlepas daripada pelbagai cabaran. Jadi, setiap negara anggota mempunyai kepentingan nasional yang berbeza. Sebagai contoh, China merupakan pengimport tenaga, manakala Rusia dan juga Iran bergantung kepada ekspor minyak dan juga gas. Oleh itu, perbezaan ini menyukarkan pembentukan dasar yang boleh menyeragamkan dalam kalangan anggota BRICS. Kesimpulannya, penguasaan sumber tenaga dan kekuatan demografi menjadikan BRICS sebagai blok yang sangat berpengaruh dalam ekonomi global pada masa kini. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang kelemahan BRICS dari aspek konflik geopolitik dan perbezaan ideologi dalaman. Seperti yang kita tahu, walaupun BRICS ini merupakan suatu pakatan yang semakin berpengaruh, tapi negara-negara anggotanya mempunyai kepentingan nasional dan sistem politik yang berbeza. Jadi sebagai contoh, konflik sempadan antara China dan India di wilayah Ladakh ini telah menimbulkan ketegangan antara kedua-dua negara. Sekaligus dia menjejaskan kerjasama dalam BRICS. Selain itu, terdapat sistem politik dalam kalangan negara anggota juga, iaitu antaranya seperti India, Brazil dan Afrika Selatan ni. Mereka ni mengamalkan sistem demokrasi, manakala China pula mengamalkan satu parti sahaja, iaitu, dan Rusia juga mempunyai sistem pemerintahan yang lebih authoritarian. Jadi perbezaan ini menyebabkan setiap negara ni mempunyai pendekatan yang berbeza terhadap isu-isu antarabangsa. Tambah pula, hubungan negara anggota dengan Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah ni juga tidak sama, di mana mereka ni hubungan mereka ni menyebabkan BRICS ni sukar untuk mencapai kata sepakat dalam menangani cabaran geopolitik global. Jadi kita dapat lihat di sini bahawa konflik geopolitik, perbezaan ideologi dan kepentingan nasional ini merupakan antara kelemahan utama BRICS yang boleh menghadkan keberkesanannya sebagai sebuah pakatan antarabangsa. Selamat sejahtera, sekali lagi saya Ekmelsa Romana Egmon, BA 24110-227 akan membentangkan 3.2. Selanjutnya ialah kelemahan BRICS, iaitu ketiadaan struktur institusi yang mengikat. Ia berbeza dengan Kesatuan Eropah dan ataupun NATO kerana BRICS tidak mempunyai piagam yang rasmi, sekretariat tetap ataupun mekanisme penguatkuasaan bagi memastikan setiap keputusan dilaksanakan secara konsisten. Sebaliknya, semua keputusan dalam BRICS dibuat berdasarkan persetujuan bersama. Walaupun pendekatan ini memberi kebebasan kepada setiap negara anggota untuk mengekalkan kedaulatan masing-masing, tetapi ia akan menyebabkan proses tersebut menjadi lebih lambat dan sukar, terutama sekali apabila setiap negara mempunyai kepentingan yang berbeza. Selain itu, BRICS juga tidak mempunyai pakatan pertahanan ataupun mekanisme keselamatan bersama. Oleh sebab itu, peranan BRICS ini lebih tertumpu kepada kerjasama ekonomi berbanding menangani isu keselamatan dan konflik antarabangsa. Kesimpulan bagi 3.2 ini adalah struktur BRICS yang longgar memberikan fleksibiliti kepada negara anggota, namun pada masa yang sama menghadkan keberkesanan untuk bertindak secara kolektif. Oleh itu, BRICS perlu memperkukuhkan struktur institusinya agar lebih berkesan sebagai sebuah pakatan antarabangsa. Saya akan membentangkan tentang kelemahan BRICS dalam menghadapi cabaran geopolitik global, yaitu isu asimetri ekonomi dan kebimbangan terhadap dominasi China. Yang pertama, BRICS berhadapan dengan ketidakseimbangan ekonomi antara negara anggotanya. Walaupun BRICS terdiri pada beberapa ekonomi utama dunia seperti ekonomi China yang jauh lebih besar berbanding Brazil, India dan Afrika Selatan.
Keadaan ini menyebabkan China mempunyai pengaruh yang lebih besar dalam menentukan halal tuju serta dasar kerjasama BRICS. Kedua, keadaan ini menimbulkan kebimbangan mengenai ketidakseimbangan kuasa dalam BRICS. Terdapat persepsi bahawa pakatan ini dipengaruhi oleh kepentingan China yang boleh dijadikan alat untuk memperluaskan pengaruh geopolitiknya. Oleh itu, setengah negara anggota bimbang terhadap keputusan yang dibuat tidak lagi mencerminkan kepentingan bersama, melainkan memihak kepada kepentingan mereka sendiri, iaitu agenda Beijing, dipanggil agenda Beijing. Okay. Selain itu, perbezaan tahap maupun ekonomi antara negara China turut menjadi cabaran. China dan India mempunyai pertumbuhan ekonomi yang pesat, manakala seperti Brazil dan Afrika Selatan berhadapan dengan cabaran pertumbuhan ekonomi yang lebih perlahan. Perbezaan ini menyebabkan setiap negara mempunyai keutamaan yang berbeza dalam isu perdagangan, pelaburan dan pembangunan. Akibatnya proses mencapai kata sepakat yang lebih sukar dan boleh mengurangkan kerjasama BRICS dalam sebuah pakatan antarabangsa. Okay. Kesimpulan, asimetri ekonomi dan dominasi asimetri ekonomi dan dominasi China merupakan salah satu kelemahan utama BRICS. Jika isu ini tidak diuruskan dengan baik, ianya boleh menjejaskan perpaduan dalaman serta mengurangkan keupayaan BRICS untuk menjadi alternatif yang benar-benar kukuh untuk pengaruh Amerika dan Syarikat Kesatuan Eropah dalam sistem antarabangsa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Hamizah binti Muhammad Sharif akan membentangkan impak dan dinamika hubungan BRICS dengan kuasa barat. Baiklah, 4.1 ialah cabaran BRICS terhadap hegemoni politik dan ekonomi Amerika Syarikat. Dari segi ekonomi, kebangkitan BRICS memberi persaingan yang sangat ketat dengan Amerika Syarikat, di mana melalui agenda de-dollarization ataupun pengurangan kebergantungan terhadap dolar Amerika Syarikat dalam urus niaga antarabangsa. Menurut Ekiyama pada tahun 2026, BRICS semakin giat menggalakkan penggunaan mata wang tempatan dalam perdagangan dua hala. Sebagai contoh, kita boleh lihat melalui urus niaga perdagangan negara China dan Brazil mula menggunakan mata wang renminbi dan riel. Di sini, perkembangan ini menunjukkan usaha BRICS dalam membentuk sistem kewangan yang lebih pelbagai serta tidak bergantung dengan satu mata wang tunggal sahaja, iaitu dolar Amerika Syarikat. Kesannya, tren ini memberi pengurangan penggunaan dominasi dolar Amerika Syarikat dalam sistem kewangan global. Selain itu, cabaran melalui penubuhan institusi kewangan alternatif seperti New Development Bank (NDB). Penubuhan institusi kewangan ini telah mencabar tajaan barat seperti IMF dan Bank Dunia yang diwakili ataupun dipimpin oleh Amerika Syarikat, di mana selama ini Amerika Syarikat menggunakan institusi-institusi tersebut untuk meletakkan syarat politik dan reformasi ekonomi yang ketat terhadap negara membangun yang meminjam dana. Di mana sebaliknya, dengan penubuhan institusi kewangan alternatif ini membolehkan BRICS menyediakan pembiayaan tanpa syarat politik yang ketat. Menurut Stiglitz pada tahun 2020, beliau berhujah bahawa kegagalan institusi Bretton Woods dalam melakukan reformasi ekonomi telah mendorong negara membangun yang lain untuk mencari alternatif kewangan yang lebih adil dan tidak bersyarat politik. Seterusnya, dari perspektif politik global, kehadiran pakatan ini telah mempercepatkan peralihan sistem antarabangsa daripada dunia satu kutub unipolar kepada dunia yang mempunyai pelbagai pakatan kuasa multipolar. Di mana menurut John Mearsheimer pada tahun 2021, beliau berhujah bahawa kemunculan blok-blok baharu seperti BRICS ini telah menamatkan era unipolar Amerika Syarikat dan memaksa dunia kembali kepada politik imbangan kuasa yang lebih sengit, di mana tindakan BRICS telah
mencabar dominasi dasar luar Amerika Syarikat. Akhir sekali adalah cabaran terhadap sekatan ekonomi Amerika Syarikat, di mana menurut Farrell dan Newman pada tahun 2019, penggunaan sekatan ekonomi Amerika Syarikat semakin kurang efektif apabila BRICS membina satu rangkaian perdagangan dan sistem kewangan alternatif seperti hubungan Rusia dengan negara China dan India. Sebagai kesimpulan, semua cabaran dan perkembangan-perkembangan ini menunjukkan pengurangan yang secara perlahan ataupun secara berperingkat terhadap dominasi Amerika Syarikat dalam sistem global. Baiklah, 4.2. Pada bahagian ini saya akan menerangkan tentang implikasi kebangkitan BRICS terhadap dasar luar Kesatuan Eropah ataupun European Union (EU). Implikasi pertama daripada kebangkitan BRICS yang kita boleh lihat adalah dari segi keselamatan ekonomi, di mana negara-negara BRICS memainkan peranan penting dalam mengendalikan ataupun menyimpan bekalan bahan mentah kritikal yang diperlukan industri Eropah seperti teknologi dan tenaga hijau. Menurut Jakimov, Samokhalov dan Baldasari pada tahun 2024, kebergantungan EU terhadap sumber luar ini telah memberi kesan di mana berlakunya peningkatan risiko terhadap autonomi strategik mereka, terutamanya apabila berlaku ketegangan geopolitik yang akan mengganggu rantaian bekalan global pada ketika itu. Seterusnya ialah melalui keselamatan tenaga, di mana kebangkitan BRICS khususnya dalam kehadiran negara pengeluar tenaga utama telah mengubah struktur pasaran tenaga dunia, di mana krisis gas di Eropah yang sangat kritikal ini menunjukkan betapa rapuhnya keselamatan EU apabila mereka bergantung kepada hanya satu sumber sahaja. Menurut Daniel Yegin pada tahun 2022, beliau menghujahkan bahawa peta tenaga global kini telah berubah dengan kemunculan blok pengeluar baharu yang lebih berpengaruh seperti BRICS. Selain itu, implikasi kebangkitan BRICS ini juga telah menyebabkan EU turut berdepan dengan dilema dasar luar negara mereka sendiri juga. Di satu pihak, EU mempunyai kepentingan ekonomi yang besar dengan negara anggota BRICS iaitu China. Tetapi pada masa yang sama, mereka juga terikat dengan sekutu tradisional seperti Amerika Syarikat. Menurut Kishore Mahbubani pada tahun 2022, beliau menghujahkan bahawa Eropah berisiko mengalami kerugian geopolitik jika mereka terus bergantung dengan tekanan dasar Amerika Syarikat tanpa mereka memikirkan sendiri tentang kepentingan ekonomi negara mereka. Akhir sekali, kebangkitan BRICS turut mengubah landscape diplomasi global, terutamanya khusus kepada negara-negara Global South, di mana menurut Oliver Stinkel pada tahun 2020, negara membangun kini mempunyai lebih banyak pilihan kerjasama untuk mereka bekerjasama bersama-sama tanpa mereka perlu terikat dengan syarat yang ketat seperti yang dikenakan oleh negara-negara barat sebelum ini, sebagai contoh negara Amerika Syarikat. Oleh itu, hal ini yang menyebabkan EU perlu mendekatkan ataupun menyesuaikan pendekatan diplomasi mereka supaya mereka tidak kehilangan pengaruh di peringkat global. Sebagai kesimpulan, kebangkitan BRICS telah memberi tekanan yang besar kepada EU dari segi ekonomi, tenaga dan diplomasi. Bukan itu sahaja, EU juga perlu menyusun dan meneliti dan menganalisis semula strategi dasar luar mereka agar menjadi lebih baik. Baik, seterusnya saya akan menerangkan tentang prospek kemampanan BRICS sebagai satu blok kuasa baharu. BRICS ini mempunyai potensi untuk menjadi salah satu blok kuasa utama dunia kerana ia mampu menghimpunkan negara-negara ekonomi sedang membangun yang mempunyai sumber ekonomi, tenaga dan populasi yang besar. Selain itu, kemasukan anggota baru seperti Iran, Mesir, Emiria Arab Bersatu dan
Ethiopia ni juga telah memperluaskan lagi pengaruh BRICS ni dalam bidang ekonomi, perdagangan dan geopolitik. Walau bagaimanapun, BRICS ni masih perlu mengatasi pelbagai cabaran seperti konflik geopolitik, ketidakseimbangan ekonomi dan perbezaan kepentingan antara negara-negara anggota. Tambahan pula, dominasi ekonomi China juga menjadi salah satu cabaran kerana ia boleh menjejaskan dan mempengaruhi ala 7 pakatan ini. Oleh itu, masa depan BRICS ni bergantung kepada keupayanya untuk memperkukuhkan lagi kerjasama, meningkatkan perpaduan dan membina kepercayaan antara negara anggota. Jadi sekiranya cabaran ini dapat diatasi, BRICS ni berpotensi memainkan peranan yang lebih besar dalam membentuk sistem yang lebih seimbang dan multipolar. Sebagai rumusan, BRICS ni telah berkembang sebagai sebuah pakatan antarabangsa yang semakin penting dalam landscape geopolitik global. Dan pakatan ini bukan saja mewakili negara-negara Global South, tapi malah berpotensi menjadi alternatif kepada sistem dunia yang selama ini didominasi oleh kuasa barat. Jadi walaupun BRICS ni masih berhadapan dengan pelbagai cabaran seperti perbezaan kepentingan antara negara anggota serta ketegangan geopolitik, tapi BRICS ni tetap masih berpotensi untuk muncul sebagai satu blok kuasa utama dunia pada masa hadapan. Oleh itu, kejayaannya ni amat bergantung kepada kemampuan negara-negara anggotanya untuk memperkukuhkan lagi kerjasama strategik serta mengutamakan kepentingan kolektif ni lebih berbanding kepentingan nasional semata-mata. Itu saja daripada pembincangan saya dan rakan-rakan saya. Sekian, terima kasih.